Assalamualaikum dan selamat datang kepada saudara dan saudari ke UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban. Saya Encik Muhammad Afandi bin Ahmad, Pegawai Co-Kurikulum merangkap Ketua Unit Co-Kurikulum UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Pada hari ini saya akan memberikan taklimat berkaitan dengan kursus Co-Kurikulum untuk saudara dan saudari sekalian. Skop taklimat saya akan merakumi perkara-perkara berikut, iaitu yang pertama pengenalan, objektif kursus co-kurikulum, pelaksanaan, teras kursus co-kurikulum, subjek co-kurikulum, waktu kelas, pendaftaran, validasi, pengecualian kredit, kehadiran, kaedah pelaksanaan, hebahan ataupun memo, senarai staf co-kurikulum dan juga nombor telefon unit co-kurikulum. Untuk pengenalan, unit co-kurikulum telah diwujudkan selaras dengan kursus co-kurikulum yang diperkenalkan di UiTM sejak tahun 1976. Kursus ini dijadikan sebahagian daripada kursus wajib seperti kursus-kursus akademik yang lain. Co-kurikulum adalah keperluan luar kuliah yang diberi nilai kredit untuk memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma atau ijazah. Sehingga kini terdapat lebih kurang 204 kursus co-kurikulum yang ditawarkan di UiTM. Objektif kursus co-kurikulum adalah memberi pendedahan kepada pelajar mengenai aspek teori dan amalan, terutamanya dari segi kepimpinan dan disiplin, agar dapat melengkapkan pelajar menjadi pemimpin serba boleh dan berwawasan. Yang kedua, menanam sifat-sifat murni di dalam jiwa pelajar agar menjadi pelajar disiplin, berdedikasi, berdikari, bermoral, bersyukur, bertanggungjawab bagi membentuk generasi masyarakat yang teguh dan padu. Dan yang ketiga, memberi peluang kepada pelajar mengasah bakat dan kemahiran serta menggunakan masa senggang dengan lebih bermakna untuk kemajuan diri, organisasi dan masyarakat. Untuk pelaksanaan, Dasar Universiti telah menetapkan bahawa semua pelajar UiTM sama ada mengikuti kursus diploma ataupun ijazah sepenuh masa di UiTM dikehendaki mendaftar dan wajib lulus. Saya ulangi, wajib lulus kursus co-kurikulum dalam pengajian mereka. Sekiranya gagal berbuat demikian, pelajar terbabit tidak layak diberikan penganugerahan diploma ataupun ijazah. Untuk wajib lulus ini, dia tak sama macam kalau kamu di sekolah. Kalau di sekolah kalau kamu tidak hadir ke kursus co-kurikulum tak ada masalah. Tapi untuk di universiti, walaupun kamu dapat 4 flat bagi kursus akademik tetapi gagal dalam kursus co, bermakna kamu tidak akan dapat untuk diberikan penganugerahan diploma ataupun ijazah. Jadi saya harap saudara dan saudari tidak mengambil mudah akan pelaksanaan kursus co-kurikulum bagi memastikan saudara dan saudari mempunyai masa yang cukup untuk penganugerahan diploma ataupun ijazah. Seterusnya, pelajar yang mengulang hanya diberi peluang sebanyak 2 kali sahaja. Sekiranya gagal pada kali ketiga, pelajar terbabit akan diberhentikan dari UiTM. Maksudnya di sini kamu tidak dibenarkan untuk gagal kali ketiga. Sekiranya kamu gagal kali ketiga, kamu akan diberhentikan dari UiTM tanpa ada sebarang rayuan ataupun kita akan bergantung kepada pihak pentadbiran ataupun pengurusan sama ada memberi kamu peluang yang lain. Untuk kursus co-kurikulum di UiTM kita ada 8 teras. Yang pertama, kesukarelawanan, kepimpinan, daya usaha dan inovasi, kebudayaan dan kesenian, hikmat komuniti, keusahawanan, pengucapan awam dan sukan. Bagi saudara-saudari yang berada di semester pertama, kita akan menawarkan 2 teras sahaja, iaitu kesukarelawanan dan kepimpinan sahaja. Untuk teras yang ketiga hingga ke-8, saudara dan saudari boleh memilih pada semester kedua yang akan datang. Subjek co-kurikulum semester pertama adalah seperti dipaparkan. Yang pertama adalah kursus Kesatria Negara. Kursus ini merangkumi asas kawat kaki. Jadi saudara-saudari akan diberikan pendedahan berkaitan dengan kursus kawat kaki menggunakan silibus yang diambil daripada Angkatan Tentera Malaysia. Yang kedua adalah asas pembangunan Islam.
Asas pembangunan Islam ini akan diberikan kepada pelajar-pelajar yang telah ditapis sama ada mempunyai pengetahuan ataupun ilmu yang cukup berkaitan dengan asas fardu ain. Jadi setiap pelajar akan mengambil kursus setiap pelajar akan diberikan ujian berkaitan dengan asas pembangunan Islam ini, dan pada akhirnya nanti unit hal ehwal Islam akan memastikan pelajar-pelajar yang telah dapat dikenal pasti sama ada perlu ataupun tidak mengambil kursus asas pembangunan Islam. Yang ketiga adalah Plastafis. Okey, Plastafis ini adalah khas untuk pelajar-pelajar yang memasuki UiTM menggunakan kelulusan tahfiz. Okey, untuk pelajar yang biasa, kamu akan diberikan pilihan sama ada Kesatria Negara 1 sahaja. Okey, kalau kita lihat semula di kod kampus. Okey, di UiTM Cawangan Negeri Sembilan kita ada 3 kampus. Yang pertama Kuala Pilah, Seremban dan juga Rembau. Jadi semasa kamu mendaftar nanti, kamu kena pastikan bahawa kamu memilih kod kampus yang betul. Okey, sila lihat di dalam slide. Kita ada N3. N3 itu bermaksud adalah kod khusus untuk Kuala Pilah. Manakala N4 adalah kod khusus Seremban. Manakala N5 adalah kod khusus bagi kampus Rembau. Jadi saya harap saudara dan saudari tidak melakukan kesilapan dengan mendaftar kod khusus kampus yang salah. Sekiranya saudara dan saudari berada di Kuala Pilah, pastikan kod kampus kamu adalah N3 dan jangan memilih N4 ataupun N5. Okey, lihat kod khusus. Contoh yang kita berikan adalah HBU 111. HBU 111 adalah kod khusus bagi Kesatria Negara. Bermakna di sini kalau N3 kamu adalah pelajar kampus Kuala Pilah mengambil kursus HBU 111. Itu adalah kod khusus bagi Kesatria Negara. Dan huruf D itu adalah bermaksud diploma. Okey, dan A itu adalah kumpulan. Apa yang kamu perlu fikirkan adalah sama ada D ataupun I, ijazah. Okey. Untuk asas pembangunan Islam dan juga Plastafis pun sama juga. Pastikan yang pertama kod khusus kampus adalah betul, dan seterusnya adalah kod khusus subjek khusus tersebut sama ada HBU 111 ataupun HKR 118, dan juga untuk mereka yang mengambil Plastafis HKR 119. Okey, untuk kod khusus yang lain bagi mata pelajaran yang lain kamu abaikan. Cuma kamu fokus kepada HBU 11 dan juga HKR 118 sahaja. Okey, untuk waktu kelas core curriculum kita telah menetapkan bahawa semua kelas core curriculum akan dilaksanakan pada jam 17.00 hingga 19.00. Bermaksud daripada pukul 5 petang hingga ke 7 petang sahaja. Okey, untuk pendaftaran, pelajar perlu membuat pendaftaran secara online dan validasi sebelum tarikh tamat validasi. Salinan slip validasi hendaklah diserahkan kepada unit core curriculum dalam tempoh 2 minggu selepas validasi. Okey, slip validasi ini boleh diserahkan di kaunter HEP kampus masing-masing. Pengecualian kredit akan diberikan kepada yang layak sahaja. Okey, untuk pengecualian kredit kepada mana-mana penjawat awam yang melanjutkan pelajaran sama ada di peringkat diploma ataupun ijazah, kamu boleh datang ataupun hadir ke unit core curriculum kampus masing-masing untuk kami membuat semakan terlebih dahulu sama ada kamu layak ataupun tidak untuk diberikan pengecualian kredit. Saya ulang lagi sekali, untuk penjawat awam sahaja. Okey, kehadiran adalah diwajibkan. Sekiranya gagal hadir kelas sebanyak 3 kali tanpa sebab, pelajar akan diberikan surat amaran terakhir dan akan dibawa ke mesyuarat tata tertib pelajar untuk tindakan selanjutnya. Jika didapati bersalah,
pelajar tersebut akan dijatuhi hukuman gagal, didenda dan mengulangi semula subjek co-curriculum tersebut. Okey, kita ada 14 minggu dan kamu adalah wajib untuk hadir pada setiap minggu. Sekiranya kamu tidak dapat hadir, sila berikan kepada jurulatih MC yang valid, iaitu kami hanya menerima MC ataupun sijil cuti sakit daripada klinik kesihatan kerajaan, unit kesihatan UiTM dan juga hospital kerajaan sahaja. Dan untuk maklumat, sekiranya kamu ada mempunyai penyakit yang kronik seperti jantung ataupun kanser, dan untuk pelajar-pelajar yang telah berkahwin dan mengandung, boleh berikan surat untuk pengecualian bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berat. Okey, kaedah pelaksanaan kelas co-curriculum. Untuk semester ini, pihak unit co-curriculum akan melaksanakan kelas secara open distance learning, iaitu ODL, iaitu sebanyak 70% dan face to face sebanyak 30%. Ini bermaksud untuk saudara dan saudari, kelas kamu akan dilaksanakan secara online sebanyak 70% dan juga face to face sebanyak 30% sahaja. Okey, untuk ODL ini, pihak unit co-curriculum kampus masing-masing akan memberikan taklimat yang lebih detail pada masa akan datang. Okey, untuk hebahan, saudara dan saudari boleh melihat di Facebook. Untuk unit co-curriculum kampus Seremban 3, kita ada mempunyai Facebook sebagai satu platform untuk kami memberikan taklimat kepada semua pelajar berkaitan dengan apa-apa juga maklumat dan juga arahan daripada unit co-curriculum. Dan juga untuk pelajar kampus lain seperti Rembau dan juga Kuala Pilah, boleh melihat memo yang ditampal di papan-papan kenyataan di sekitar kampus masing-masing. Okey, untuk hebahan juga, pengumuman akan dibuat sama ada di kolej oleh jurulatih dan juga pembantu jurulatih melalui grup WhatsApp ataupun platform ataupun medium sosial yang lain. Okey, ini adalah staf co-curriculum UiTM kampus Kuala Pilah yang diketuai oleh Kapten Kesatria Muhammad Sadiq Nazri Rosham sebagai penolong pegawai co-curriculum dan dibantu oleh Lieutenant Kesatria Nur Azura Hashim, iaitu pembantu co-curriculum. Untuk saudara-saudari yang merupakan pelajar di kampus Kuala Pilah, saudara dan saudari boleh menghubungi ataupun berjumpa dengan staf unit co-curriculum kampus Kuala Pilah seperti yang dinyatakan di slide. Dan ini adalah staf co-curriculum bagi unit UiTM kampus Seremban, diketuai oleh saya, Major Kesatria Muhammad Afandi bin Ahmad sebagai pegawai co-curriculum dan dibantu oleh Kapten Kesatria Aminuddin Yaakob sebagai penolong pegawai co-curriculum dan Lieutenant Kesatria Muhammad Faizal Muhammad Rejab sebagai pembantu co-curriculum. Okey, untuk kampus Rembau, unit co-curriculum diketuai oleh Kapten Kesatria Al-Arif Johan Muhammad Sabri sebagai penolong pegawai co-curriculum dan dibantu oleh Lieutenant Kesatria Hairul Azhar Ibrahim sebagai pembantu co-curriculum. Okey, sekiranya saudara dan saudari mempunyai sebarang masalah ataupun apa-apa juga pertanyaan, di slide ini dinyatakan nombor yang boleh dihubungi bagi tujuan pertanyaan kepada unit co-curriculum. Okey, itu sahaja daripada unit co-curriculum. Sekian, terima kasih.